Keindahan dan keunikan negara Brunei Darussalam diketengahkan di dalam gambar yang diambil oleh beberapa wakil asing melalui pameran fotografi Brunei Darussalam from the Eyes of Foreign Diplomats and Their Families. Daerah Tutong merupakan lokasi terakhir bagi pameran tersebut. Pagi tadi diadakan majlis perasmian pameran di Pusat Maklumat Pelancongan Bangunan Lama Pejabat Daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran selama 10 hari itu dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengetengahkan 109 keping gambar yang disumbangkan oleh 19 buah misi diplomatik di negara ini. Gambar-gambar berkenaan antaranya memperlihatkan pemandangan indah dan detik istimewa para diplomat asing di Brunei serta memberi peluang kepada penduduk Brunei menyaksikan aspek negara melalui pandangan diplomat asing. Ini bagi kami menjadi sebuah tanda bagaimana kami menghargai Brunei yang begitu cantik, begitu indah, terutama dilihat dari alam. Jadi foto-foto yang dipamerkan dari kami, dari Indonesia ada 5 foto, semuanya nuansanya alam. Jadi ada pantai, ada bunga, ada sunset, dan ini kami bagaimana mengapresiasi keindahan Brunei. I got a very good glimpse of Brunei life through the eyes of diplomats by, looking at all the photos taken by my diplomatic colleagues. One thing I would say that Brunei is truly an abode of peace, full of greenery, full of different kind of very non-violent animals. Even the snakes are very nice. Pandemik COVID-19 telah mendedahkan akan perlunya melengkapkan sekolah dengan infrastruktur dan teknologi serta menyediakan para guru dan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan dengan suasana digital. Dalam menangani hal ini, Pusat Pendidikan Teknologi EdTech yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2019. Ia berperanan untuk mendukung penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam usaha melahirkan pelajar yang celik digital. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, berucap demikian semasa sesi muzakara antara Kementerian Pendidikan dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 2021-2022. Menteri Pendidikan juga antara lain menyentuh mengenai dengan beberapa usaha yang telah dan sedang dibuat oleh Kementerian Pendidikan berkaitan transformasi digital dalam menyahut cabaran norma baharu dalam penyampaian pendidikan. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan juga sedang merangka piawan literasi digital bagi menyediakan kurikulum yang terkini dan relevan dengan kecekapan dan kemahiran yang diperlukan oleh pelajar abad ke-21. Adalah juga dikongsikan bahawa sebuah pusat keusahawanan dan inovasi juga telah ditubuhkan untuk meningkatkan kemahiran, keusahawanan dan inovasi para pelajar. Ini bukan sahaja penting dalam pembangunan mereka sebagai warga digital tetapi juga memberi mereka pengetahuan asas mengenai keusahawanan. Beberapa inisiatif pembangunan profesional seperti Technologically Enhanced Learning Environment telah diperkenalkan untuk meningkatkan kesediaan digital para guru khususnya kepada kemampuan guru untuk mengajar secara dalam talian dan menyampaikan kurikulum abad ke-21. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Peruka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Peruka Awang Haji Abdul Rahim. Juga hadir Datin Seri Peruka Dr. Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. 175 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara ini dengan 3 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Laporan mengenainya dapat diikuti seketika nanti.
Skon Honorary Award merupakan anugerah cemerlang yang diberikan kepada ahli-ahlinya selain sebagai penghargaan terhadap sumbangan penting mereka ke arah pembangunan dan perkembangan pertubuhan. Tahun ini merupakan anugerah Skon kali ke-7. Satu lagi anugerah yang diberikan ialah Stakeholder Award yang diberikan kepada pihak berkepentingan yang komited menyokong projek-projek SCOT membasmi kemiskinan melalui rakan kongsi awam dan swasta. Society for Community Outreach and Training atau SCOT mengadakan majlis penyampaian anugerah sempena Mesyuarat Agung tahunan ke-7 di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Majlis penyampaian anugerah tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Wakil Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Ahli Jawatan Kuasa SCOT serta Awang Anwar Muhammad, Pengerusi SCOT. Sebagai pengurus projek selama 3 bulan berturut-turut. SCOT Honorary Award tahun ini diberikan kepada Dayang Nurin Afia Elias, sementara kedai runcit.com yang diasaskan oleh Awang Aizuddin Fakri bin Muhammad Saud menerima Stakeholder Award. Lebih 120 ahli pertubuhan ukur, jurutera dan arkitek puja menghadiri mesyuarat am tahunan Penggal pertengahan pagi tadi. Mesyuarat antara lain membincangkan kertas mesyuarat lalu yang telah diluluskan dan beberapa laporan dari bahagian ukur, bahagian kejuruteraan dan arkitek. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Jurutera Haji Muhammad Zain bin Haji Saleh, Presiden Puja. Laporan turut mengongsikan aktiviti yang dilakukan oleh setiap bahagian dalam tempoh setahun sehingga mesyuarat am tahunan dan sumbangannya kepada industri serta masyarakat. Sebagai pertubuhan yang aktif, Puja juga terlibat dalam beberapa mesyuarat dan aktiviti yang dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa, antaranya Persatuan Juruukur Bahan Pasifik PAQS, Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN AFIO bagi jurutera dan Majlis Rantau Arkitek Asia bagi arkitek ARKASIA. Juga hadir jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pehen Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setia Usaha Tetap Kementerian Pembangunan, jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tiga kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 175 dengan kes sembuh seramai 169 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 34 kes. 566 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,834 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 309 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 89,222. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Forum bertajuk Dayat Sunnah yang diadakan sempena Majlis Ilmu 2020 antara lain bertujuan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan untuk menjaga pemakanan untuk kesihatan melalui perspektif Islam. Majlis dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan Majlis Ilmu 2020.
Hadir Lieutenant Colonel Besar Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yaakob, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Ahli-ahli panel terdiri daripada Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Dang Haja Nur Asma Aini binti Haji Mat Yasin, Pegawai Penjaga Zat Makanan Kanan, Kementerian Kesihatan. Manakala Awang Haji Khairul Nazif bin Haji Damit, Penolong Pensyarah Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali adalah moderator bagi forum tersebut. Forum antara lain menyentuh aspek berkaitan pemakanan sihat dan diet Rasulullah SAW yang boleh dijadikan panduan dan ikutan. Baginda merupakan seorang yang mementingkan khasiat dan mutu makanan yang diambil agar memperoleh keberkatan dan manfaat daripadanya. Juga hadir Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Sebabnya macam kadang-kadangnya apa yang orang kita ni mengamalkan makanan seimbang sepanjang hayat tu kita semestinya untuk sihat saja. Selain forum, pameran berkaitan dengan kesihatan juga akan diadakan di samping beberapa aktiviti seperti pemeriksaan kesihatan, kuiz kesihatan dan juga demo wuduk, tayamum dan sembahyang ketika sakit oleh bahagian agama Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Pada sebelah petang, acara diteruskan dengan ceramah umum bertajuk Pencegahan COVID-19 dan Vaksin COVID-19. Ceramah dihadiri oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Ceramah disampaikan oleh Dr. Justin Wong, pakar bersekutu Ketua Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan yang antara lain bertujuan memberi maklumat lanjut dan perkembangan terkini berkenaan pandemik COVID-19. Al-Quran adalah kalam Allah dan mukjizat teragung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber keperluan asasi kepada sesuatu pendidikan, khususnya pendidikan agama dan juga garis pandu kehidupan dalam bermasyarakat dan melaksanakan tugas serta amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama menggariskan perkara itu semasa majlis penerimaan pelajar-pelajar baharu Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sesi 1442 Hijrah 2021 Masihi pagi tadi. Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang berkata umat Islam terkenal sebagai umat yang sentiasa peka dalam usaha memelihara kesucian Al-Quran. Usaha itu dilakukan dalam pelbagai bentuk termasuklah melalui penghafazan Al-Quran. Usaha menghafaz Al-Quran bermakna seseorang individu itu lidahnya sentiasa dibasahi dengan kalam Allah. Antara keistimewaan dan kelebihan para penghafaz Al-Quran adalah tempatnya di syurga yang paling tinggi di akhirat. Pemangku Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sementara itu dalam ucapannya menasihatkan para pelajar baharu agar menyemaikan sifat ikhlas dalam menghafaz Al-Quran hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit juga menasihatkan mereka untuk taat kepada kedua ibu bapa dan para guru serta mempunyai sifat sabar yang kukuh dan yang paling utama ialah menunaikan solat fardu 5 waktu. Bagi sesi pengajian 1442 Hijrah bersamaan 2020. Majlis diteruskan dengan penyerahan mushaf Al-Quran kepada pelajar-pelajar baharu. Tahun ini 82 orang pelajar telah diterima masuk ke institut ini, terdiri daripada 41 orang pelajar lelaki dan 41 orang pelajar perempuan. Majlis seumpamanya diadakan sebagai acara kemuncak kepada program Minggu Ta'aruf selama 6 hari yang bermula Isnin lalu. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A bagi bulan Oktober-November 2020 telah dikeluarkan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Pendidikan memaklumkan daripada 1,608 calon menduduki peperiksaan GCE peringkat A, pencapaian secara keseluruhan calon yang memperolehi sekurang-kurangnya 3A ialah 1,211 calon. Sementara dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS pada peringkat nasional, 543 calon mendapat sekurang-kurangnya 2 AS. Dalam pada itu, pendaftaran bagi program telaki kitab Tura kini dibukakan bagi orang awam.
Program Anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB melalui Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turat itu akan diadakan selama 2 bulan bermula 3 Februari sehingga 27 Mac 2021. Program diadakan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 7 hingga 9 malam. Bayaran program akan dikenakan sebanyak RM50 bagi tempoh penyertaan selama 2 bulan atau RM30 bagi tempoh penyertaan selama 1 bulan. Tarikh tutup pendaftaran pada hari Ahad 31 Januari 2021. Maklumat lanjut hubungi Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turat di talian 892 0170 atau 715 2184. 2 warga negara Indonesia dijatuhi hukuman 12 bulan penjara atas kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS lawatan mansuh selama 2,899 hari. Far Rega berumur 50 tahun memegang pasport bilangan S908759 dan Rahmi Yuliandri Abdul Ghafur berumur 42 tahun pemegang pasport bilangan T091652 adalah pasangan suami isteri. Kedua-dua mereka ditangkap dalam operasi Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan iaitu Ops Langgis JIPK 14 Palang 2021 pada 21 Januari 2021. Pemeriksaan dijalankan di sebuah rumah sewa di Kampung Sengkurung. Hukuman berkuat kuasa pada 21 Januari 2021. 23 individu masing-masing dikenakan kompaun RM100 setelah didapati melakukan kesalahan membuang sampah di tempat awam. Kesemua individu terbabit didapati melakukan kesalahan membuang sampah, abu dan pontong rokok semasa operasi bersih yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Sri Begawan di sekitar kawasan pusat bandar dan Kompleks Perniagaan Gadong. Sementara itu, sebuah syarikat dan dua individu dikenakan kompaun setelah didapati membuang melonggokkan sampah seperti bekas bahan binaan, botol bekas minuman, kertas makanan, kayu, styrofoam dan membuang pontong rokok di tempat awam. Kesalahan itu didapati semasa pemantauan rutin harian Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Sri Begawan di Kampung Madewa dan Kampung Manglain. Syarikat dan kesemua individu berkenaan dikendaki untuk membayar kompaun dalam tempoh masa 7 hari. Kegagalan dalam menjelaskan bayaran kompaun berkenaan akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.